gonna go for our chapter 2, factors and multiplies. Alright. So, pertama sekali kita akan belajar kat sini adalah few things. Termasuklah factors, prime factors, highest common factors. So, 3 benda kamu kena belajar. Faktor tu apa? Faktor perdana tu apa? Faktor sepunya terbesar tu apa? Dia faktor sepunya ni benda yang sama ada belah kiri dan belah kanan. Tapi dia kata terbesar pula. So, macam mana nak buat? Okay, one by one step, I'll show you how. Okay, first sekali kita tengok senaraikan semua faktor bagi semua nombor berikut. So, we have few numbers here. Kalau kamu tengok example 9, 9 adalah apa dapat 9? Macam tu je nak faham. So, nak dapat 9, kita ada 1 darab 9 atau 3 darab 3. Pun 9 juga. So, semua ini adalah faktor iaitu 1, 3 dan juga 9. Sama dekat sebelah ni. Dekat sebelah ni, apakah faktor untuk 6? Apa darab apa dapat 6? 16. Sorry, 16. Apa dapat darab apa dapat 16? 8 darab 2. Lagi? 4 darab 4. Lagi? 1 darab 16. Alright? So, this is kind of like thing. Ini adalah semua faktornya. So, kalau oleh itu, faktor untuk 16 ni adalah 1, 2, 4, 8 juga 16. Okay. Let's take a look at this one. Apa darab apa dapat 48? Dan ni? 12 darab? Bukan 12. Sekejap. Berapa darab berapa dapat 48? 12 darab 4. Yes. Okay, untuk dapat 48 ni, kita kena 12 darab 4 atau 24 darab 2. Yang pertama. Kemudian yang kedua, 12 darab 4 lagi. Yang ketiga. Okay, 6 darab 8. Okay. I'll just audio lagi. Teacher tulis je macam ni. Hope you understand. Lagi apa lagi? Okay, sini ada 3. 3 darab 2 darab 16. Ya. Apa lagi? Last sekali adalah 1 darab 48. Ada juga 48. So basically kita ada all of this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have like basically lebih kurang 10 nombor dekat sini. Okay, let's start with the smallest one. Kita ada nombor 1. Okay, 1, 2, 3, 4. What else? 6, 8, 12, 16. Lagi apa lagi? 24 dan juga 48. Okey, so ini yang besar ni dalam ni, ini adalah faktor bagi 48. Manakala 74. Apa darab apa dapat 74? Obviously 1 darab 74 lah. Senang cerita. Dapat 74. Kemudian bila dia genap kat belakang ni, maksudnya dia boleh darab dengan 2 kan? 2 darab berapa 74? 74 bagi 2 37 Okay, apa lagi? Is there any more? Tak ada. Sebab apa? Sebab kat sini dia ada satu nombor prime. Bila ada nombor prime, dia tak ada banyak macam sini. Sini tak ada nombor prime, so dia boleh buka banyak. Nombor dia genap. Sini ada satu nombor ganjil. Bila ada satu nombor ganjil, dia tak banyak faktor. So, maksudnya oleh itu faktor untuk 74 adalah 1, 2, 37 dan juga 74. Okay. So, takat ni. Faham tak? Okay. Okay kamu? Malik faham? Faham.
Okay, alright, good. Okay, saya teruskan Nyatakan sama ada faktor berikut benar atau palsu. Alright, tengok contoh ni. Dia kata 2 adalah faktor bagi 214. So, bila kita bahagikan, kita akan dapat satu nombor bulat tanpa perpuluhan. Maka ia adalah benar. Alright, jom kita check on this one. Check out your calculator. Boleh ya, kalau rajin nak bagi manual, boleh. Kalau tak rajin, ambil calculator, tekan 344. Bahagikan dengan 4. Let's see, ada perpuluhan atau pecahan. Tak ada. Kita akan dapat solid number iaitu 344 bahagi 4 equals to 86. Oleh itu ini adalah benar Pernyataan ini adalah benar. Okey, maksudnya 4 adalah faktor untuk 344. Now let's take a look at this one. 263 bahagi 5. Kita akan dapat jawapan dia 263 bahagi 5. Salah. 5. Jawapan dia adalah 263. Bagi 5. Okey. 52.6. So, ini benar atau palsu? Adakah dia faktor? Bukan. Ini adalah palsu. Sebab dia ada perpuluhan. Senang sahaja. So, sama juga yang ni. Kalau kamu bahagikan dia ada perpuluhan, maka dia adalah palsu. Okey. Yang itu boleh faham juga kan? Kamu make sure dia genap. Dia dapat whole number. Cantik. Alright. So, this one adalah soalan nombor 3. Senaraikan semua faktor perdana bagi setiap nombor ini. So, each and every one of this number, dia akan ada satu faktor perdana. Alright. Cuba kita tengok contoh nombor 32. Faktor perdana bagi setiap nombor berikut. Kalau kamu boleh nampak faktor untuk nombor 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Maksudnya, nak dapat 32, 1 darab 32, 32. 16 darab 2 pun dapat 32. Kan? So, banyaklah nombor-nombor faktor yang untuk kita darab dan dapat 32. Tetapi, dia tanya dekat sini, soalannya, faktor perdana. Kita nak kenal pasti faktor perdana. Ingat, sebelum kita tahu faktor perdana, kita kena faham nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1. Okey, nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan diri sendiri dan 1. Dan nombor 1. So, basically ini adalah nombor perdana. Okey, dalam kes ni kita ada banyak faktor tapi kita hanya perlu mencari satu nombor perdana. Iaitu dalam 1, 2, 4, 8, 16, 30. Which one kat dalam senarai nombor ni adalah nombor perdana? It says here nombor perdana adalah 2. So, bermaksud dekat sini nombor 2 adalah faktor perdana untuk 32. Alright. Takat tu faham Okay. So, untuk kita buat yang tu, untuk kita fahamkan lagi contoh yang nombor 32 atau soalan nombor sini ni, kamu kena buat contoh yang ini. Nah, tolong senaraikan dulu faktor perdana. Faktor perdana untuk 45. Okay, what is the prime factor untuk 45? Okay, yang ini kita tahu 45, bukan faktor perdana, faktor biasa untuk 45. So, apa dapat 45? Dan ni, 1 darab 45, 45. Lagi? Yes. Lagi? Good job dia. 15 darab 3. Okay, well done. Very good. So, kita ada yang ini, maka faktor untuk 45 adalah 1, 3, 1, 3, 5. Lagi apa lagi? 9, 15 dan 45 itself. So, ini adalah faktor untuk 45. Bila kita ada faktor untuk nombor 45 dah ada, kita hanya perlu mencari apakah nombor perdana yang ada dalam faktor 45. Jom kita cari. Apa dah ni nombor perdana? Malik? Harif? Apakah faktor perdana yang ada kat dalam? 3. Nombor perdana Kita nak cari faktor perdana, kita kena cari nombor perdana. Okay, nombor perdana dia apa? 3. Lagi? Is 5 prime number? Is this prime number? Nombor perdana? Adakah ini nombor perdana? Yes. Is there any more? Anything else?
I don't think so. Ya, sebab 9, 3 darab 3 dapat 9. 15, 5 darab 3, 15. So, ada nombor lain dengan nombor lain. Nombor yang berbeza didarab, kita akan dapat nombor tu kan. So, dia bukanlah nombor perdana. Yang nombor perdana ni maksudnya 3 ni dia boleh darab dengan diri dia sendiri je. 1 darab 3, 5 pun sama. 1 darab 5 dapat 5. Kita tak akan dapat selain daripada dirinya sendiri dan darab nombor 1 untuk dapatkan dia. Dia hanya diri dia sendiri didarab dengan nombor 1 akan dapat jawapan dirinya sendiri. Maksudnya 1 darab 3, 3. 1 darab 5 dapat 5. Tak boleh darab benda lain untuk dapatkan 5. 1 je boleh darab dengan 5 dapat 5. 1 saja boleh darab dengan 3 dapat 3. Itu maksud dia nombor perdana. Okey, so bila kita dah ada yang ni, maka kita pun tulis faktor perdana adalah 3 dan 5. Okey, boleh? Now, let's take a look at this one. Nombor 69. Teacher nak minta kamu senaraikan faktor dahulu. Okey, faktor untuk 69 tu. Okey. Apa dapat 69? 1 times 69. Yang ni teacher tahulah. Okey, yang ni? Lagi? Dan ni? Cuba kamu, dia paling simple nak tahu faktor setiap nombor tu. Pertama sekali sama ada, kalau dia nombor dia genap, kamu boleh bagi permulaannya dengan 2. Lepas tu, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya nombor perdana yang ada. So, dalam kes ni, nak bahagi dengan 2 tak boleh. Sebab 69 bukanlah nombor genap. Bukan nombor genap. So, kamu start bahagi dengan 3. 69 bahagi 3 dapat apa dah ni? Malik? Harif? Enam puluh sembilan bahagi 3 dapat? Malik, what is your answer? 69 divided by 3. 3 darab berapa dapat 69? Come on. Where's your calculator? Use it. I need my answer now. Boleh, Harith? Yes. Yes, Harith dah jawab ada 23. Sorry, teacher tak nampak sebab dia tak boleh bunyi sound. Okay, 3 multiplied by 23 is 69. So, dia punya faktor dia 1, 69, 3, 23. Is there anything else? Ada apa-apa lagi tak? Boleh tak bahagi dengan 5? Obviously tak boleh lah. Kalau 5 belakang nombor ni kena 5 ni ha. Sekarang tidak. 7 pun tidak. 11 kena ada multipliers number. Bukan multipliers yang kena double number tu kan. Ni 13 pun bukan. So I think this is all it. Dah tak boleh lagi bahagi dengan 69 dah tak boleh bagi 2, tak boleh bagi 5, tak boleh bagi 7. So dia hanya boleh bahagi dengan 3. Maknanya ini sahajalah jawapan yang ada. Oleh itu kita tulis faktor untuk 69 adalah 1, 3, 23 dan juga 69. Maka kita tahu kita kena cari faktor perdana. Apakah faktor perdana untuk nombor ni? Malik? Give yourself a shot. Obviously 3 adalah nombor perdana. Lagi? Mana nombor perdana lagi? 23. Agree? So the answer is quite simple, which is 3 and also 23. Alright, that's it. Okay, any question? I'm gonna leave you with C so that you can do your own, latihan kat sini. Okay? Alright, so teacher akan teruskan. Yang ni teacher rasa kamu perlu buat tak perlu kot. Okay, so teacher nak minta kamu buat yang ni sebab this is a lot more, important than that. And I think this is kind of like things that you have to do today. So ini adalah soalan yang untuk pemfakturan. So kita akan buat. Dia kata kat sini ungkapkan setiap nombor berikut dalam bentuk pemfakturan perdana prime factorization. Okey, kita akan buat pemfakturan. Okey, pemfakturan ni menggunakan kaedah pembahagian berulang. This is kaedah pembahagian yang kita akan belajar ini. Ini kali pertama kamu nampak macam mana kaedah pembahagian berulang.
dibuat untuk form 1 eh. Ni first time lah kamu tengok ni. Okey, tengok baik-baik macam mana teacher tunjuk. Dekat sekolah dah belajar belum dah ni? Belum. Malik dah belajar belum? Okey, Haris dah belajar belum? Dah. Okey. Siapa yang dah, mungkin pemahaman dia untuk kali kedua ni akan lebih power. Siapa yang belum, tolong try hadamkan. Sebab tak susah pun kaedah ni. Dan teacher ada buat recording. Hopefully lepas ni, in case kalau kamu ada masalah tak faham, ulang recording ni dan tengok. Okey, untuk soalan ini, dia kata dekat sini 88 dibahagikan dengan berapa? Macam tu. Pemfakturan perdana bermaksud kamu kena bahagikan semua-semua ni dengan hanya nombor perdana. Nombor perdana adalah 2, 3. Adakah 4 nombor perdana? Tidak. Jadi kita tak masuk dalam ni. 5. Ini adalah nombor perdana lagi. 7. 9 masuk? Tak masuk. 10 masuk? Tak masuk. 11. 13 dan seterusnya. Okey, so ini adalah cara kita buat kaedah pemfakturan menggunakan pemfakturan perdana. Bila dia cakap pemfakturan perdana, kita hanya bahagi dengan nombor perdana. Itu maksud dia. Ni. So, nombor perdana yang ada dekat sini, kita boleh cuba yang pertama sekali dengan bahagi. Kalau dia genap, kita bahagikan dia dengan nombor 2. Okey, tengok 88. Teacher tak bahagi dengan 3, tapi teacher bahagi dengan 2. Sebab dia nombor genap. Okey, 8 bahagi 2 dapat 4. Ambil pula 8 ni, tadi 8 ni bahagi 2 dapat 4. Ambil pula 8 yang ni, bahagi 2 juga dapat 4. Ada baki tak? Tidak ada. Sifar baki dia. Okey. Yang kedua, 44 bahagi 2. Ambil 4 ni, bahagi dengan 2 dapat 2. 4 bahagi 2 juga 2. Okey. Kemudian bahagi lagi dengan 2. Ambil 2 ni. 2 bahagi 2 dapat 1. 2 bahagi 2 dapat 1. Okay, that's how. Satu persatu kamu buat. Okay. Kemudian bahagi dengan 2. Boleh lagi tak bahagi dengan 2? Tak boleh bahagi. Tak boleh dah bahagi dengan 2. So, kita nak faktor kan? Kita ambil apa ni? Nombor 11. Sebab sini 11 dah habis dah. Sampai kamu dapat 1. So, 11 bahagi 11 dapat 1. Okay, ini adalah pemfakturan perdana. Maka, oleh itu, 88 adalah sama juga dengan 2 darab 2 darab 2 darab 11. 2 darab 2 darab 2 darab 11. Okey, so ini adalah prime factorization untuk nombor 88. Now, teacher nak buat sekali lagi ni nombor, yang ni nombor, bukan sekali lagi teacher nak buat. Teacher nak kamu yang buat. 150. Boleh bahagi dengan apa mula-mula? Dan ni, kita nak bahagi dengan apa mula-mula? Pilih any numbers from here that matches this one. Dan ni? Any number that you like? 2. Yes, can? So, 1 bahagi 2 boleh? Tak boleh. Ambil 15. 15 bahagi 2 dapat? 7. Kemudian 0 kita, 7. Kemudian, 7. Sekejap 50 bahagi 2 dapat 75. Kita dapat 75. Okay. Okay, now. Bahagi dengan apa lagi? 5. Good. So, dapat apa? 15, right? Bahagi lagi dengan apa? 5 again. Good. Good. And then bahagi dengan? 3. Sampailah kita dapat 1. Okay, good. Oleh itu, 150 prime factorization dia adalah 2 darab 5 darab 5 darab 3. Okay. Boleh? It's easy. It's quite simple, right? Malik, boleh tak? Okay tak? Alright.
Can I ask you guys to do something here? Can or cannot? Can I? Can I want you untuk buat satu soalan. Now this is 88. So I'm going to create my own. So I'm going to write something here and then you guys have to do it on your own. So sini 88 teacher padam. Apa kelas 88 kan? Kita letak nombor lain. Tolong cari prime factorization for number 95. Okay, cari sekarang. Ambil gambar, hantar dekat teacher. Take your time. You ada 3 minute. You have 3 minute to finish this question. And then ambil gambar, send to teacher. Now, thank you. Repeated division. Alright. So, itu adalah kaedah dia. So, alright. Mana form 1 ni? Okay. Belum sampai. Okay, dah sampai. 95 bagi 5 dapat 9. Hehehe. Okay, Missy, betul ke tak? Ambil 95 bahagi je dengan 5. Sebab belakang dia 5. Yes. Siapa yang hantar ini? Okay, Harith betul. Tepat sekali. So, Harith dah hantar. Jawapan dia itu sahaja. Dani dapat tak? Dapat macam ni tak Dani? Okay, 19 dekat sini. Harith, you have to like get it done properly. You have to write down 19, you're 19 nicely because sometimes confusing come daripada mana tau? Your handwriting. Kadang-kadang kita ingat 14 sebab kan because of that, you know, kind of like thing. Whose one is this belong to again? Ni siapa ni? Dani ke Malik? Saya tengok. Saya Malik. Okay. Alright, Malik bahagi 95 bahagi 5. Okay, teacher tunjuk. Apa yang kena dan apa tak kena dengan yang ni Yang tadi tu dah betul. Yang ni agak sedikit. I think, sekejap. Teacher betulkan yang ni. 95 bagi 5, 95 divided by 5. It's supposed to be, I'm going to use red color lah. Okay. 95 divided by 5, you're supposed to be getting, not this. Wait, ni. Sini. Do we have any red color? No, don't have. Okay, use this one. So, kita akan dapat sebenarnya 95. Aku salah. Dapat 19 ya. Okay. So, 95 divided by 5, you should be getting 19. So, 19 boleh bagi tak dengan 2? 3, 4 tak boleh. So, 19 hanya boleh bagi dengan dirinya sendiri iaitu 19 sebab dia adalah nombor perdana maka kita akan dapat 1. Thus, kita dapat prime factorization atau faktor perdana untuk nombor 95 ialah 5 dan juga 19 sahaja. Alright, so this one is your answer. Is it wrong? Right, tak ada lah pula. Dah teacher tulis tak ada pula. Okay, masa method lah. Alright. So, kamu nampak tak? Sorry, ada something wrong with my screen. Sekejap Okay, takat ni boleh faham ya? Sekali lagi teacher ulang. Untuk kita cari faktor perdana nombor 95, kita ambil 95 bahagi 5 dapat 19. Kemudian 19 bahagi dengan 19, kita akan dapat 1. Why? Sebab 5 dan 19 ni juga adalah nombor perdana. So, untuk mencari faktor perdana, kita mesti bahagi dengan nombor perdana sahaja. So, jawapan dia adalah 5 dan 19. Okay, very good. Now, kita ada kaedah yang kedua selain daripada kaedah pembahagian berulang. Untuk mencari faktor perdana, kita ada kaedah satu lagi namanya kaedah pokok faktor. Ya, factor tree method.
Baik, factor 3 method tu apa? Okey, yang ini teacher selalu ajar budak-budak sekolah rendah teacher. So, 42 kita darab dengan apa dapat 42 dan ni? Apa darab apa dapat 42? 6 darab 7. Correct? Kan? Okey. Lepas tu kita pecah pula. Berapa darab berapa dapat 6? Good. Anything else? Multiply so that we can get 7? No. So as for number 42, the prime factor is 2, 3 and 7 only. Good. Okay, Malik, your turn. 140. Ni kaedah pokok cabang ni teacher suka sebab senang. What times what is 140? Senang lah. 14 darab dengan 14 darab dengan 10. So, apa darab apa dapat 14? Malik? Apa darab apa dapat 14, Malik? Hah? 3, 7. 7 darab 2, 14. Okey. Harith? Ni Harith pun tahulah. 5 darab 2, 10. Okey. Bila kita dah pecah ni kat layer kedua, pecah lagi. Anything darab apa dapat 7? Tak ada. 2 pun tak ada. This is dah prime number. 5 pun prime number. This is also prime number. Dah tak boleh pecah lagi. Oleh itu, prime factor. Prime factor untuk 140 adalah 2. Ambil yang bawah ni saja. Kamu ambil bawah ni. Okay. So, jawapan akhir kamu ambil 2, 5 dan 7. Okay. Macam yang ni pula kamu ambil yang ni. Kamu ambil bawah kat sini. 3, 2. Kamu yang ambil yang hujung. Dahan yang hujung. Okay. Takat tu ada soalan tak untuk macam mana kamu boleh jawab soalan kaedah pokok faktor? Boleh? Okay, I'm gonna give you, as usual, one work, satu lagi kerja. Okay. Cuba try yang ni. Cuba buat soalan, cuba bagi dan kamu cuba jawab. So 100, alamak apa ni? I have to exit drawing. It's not working. No, it should be like exit yourself. I don't want this. Alah, tak boleh exit drawing. Okay, so untuk yang ni, kita ada exit drawing. How do I exit drawing? Okay. Untuk yang ni, teacher nak kamu buat 170. Okay? 170 is quite simple. Let's go for something else like 150. Okay, tolong cari gambar rajah pokok untuk yang ni. Okay, Harith. Teacher nak tanya Harith. Apa darab apa dapat 150? Harith? Yes. Okay, so the answer is dapat pun. Okay, untuk dapatkan 150, 15 darab 10. So, kita pecah lagi. 15 ni, 5 darab 3. Yang ini, 5 darab 2.
Anything else? I don't think so. Sebab semua adalah nombor perdana. So, ambil yang ini, yang hujungnya sahaja. Kemudian, maka kita tahu prime factor untuk 150 is 2, 3, 5, and 5. Okay? Alright. So, this is how you answer the question. Takat ni boleh follow tak yang lain? Boleh kita ada dua method, satu pembahagian panjang, satu lagi pembahagian panjang berulang tu, satu lagi adalah kaedah pokok. Okey. Ini adalah level seterusnya untuk topik ini. Kamu kena belajar untuk menyenaraikan semua faktor sepunya bagi setiap yang diberi. Okey. Kat sini kalau kamu tengok contoh, kita ada 9 dan 15. So, kita kena senaraikan. Tadi kita dah belajar senaraikan faktor untuk satu per satu nombor. Sekarang kita ada dua nombor. Tengok, bagi nombor 9, kita ada nombor 1, 3 dan 9. Sebab untuk 9, apa dapat 9? 1 darab 9, 9. Lagi 3 darab 3, 9. Maka nombor faktor ataupun faktor untuk nombor 9 adalah 1, 3 dan 9. Betul? Kemudian sama juga untuk 15. Kita akan dapat 1 darab 5. Lagi 1, 5 darab 3. 15. Maka faktor untuk nombor 15 adalah 1, 3 dan juga 5. Okey. Takat ni boleh faham? 1, 3, 5 dengan juga 15. Macam tu So, kita ada nombor ni sebagai faktor. Ambillah semua 4 ni. 1, 2, 3, 4. Yang ni 1, 2, 3. Okay. Sebab yang ni sama juga dengan 3 kan. Alright. So, bila kita dah ada nilai macam ni, maka kita kena cari. Dalam sini, dekat sini faktor dengan faktor ni, mana satu yang sama? Itu adalah faktor sepunya. Jom kita tengok siapa yang sama dalam kes ni. 1 dan juga 3. Alright. So, kita boleh buat. Jadi, kita boleh tulis jawapannya. Faktor sepunya adalah 1 dan 3. Okey, takat tu boleh faham? Boleh teacher nak minta kamu cari, teacher nak tunjuk yang ni lagi satu untuk A ni, untuk kamu lebih faham. Kemudian teacher nak minta kamu buat contoh. Okay, jom kita buat nombor 18. Dan ni, 1 darab 18 adalah 18. Apa lagi darab? Dapat 18. Okey, Malik. Thank you. That is correct lagi. Okey, dan already. Satu lagi. Two times. Kalau tak tahu kan jawapan dia apa, do remember, divide them by your prime factor, which is 2, 3, 5, 7, 11, 13, and blah blah blah. You can start with 2. So, when you divide 18 dengan 2, kita akan dapat 9. So, 9 darab 2 adalah 18. Anything apart of this? Anything else? I don't think so. I think this is all it. Kan 6 ni sahaja. Maka, faktor untuk 18. Untuk 18 ni adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Okey, siap nombor 18. Now, kita pergi nombor 24. Ni dah siap, pergi 24. Okey, untuk nombor 24, apa dapat 24? 1 darab 24. Lagi, Harith? Harith? Yes. So, kita dapat 2 darab 12. Ataupun 12 darab 2. Lagi? Anything? Anything else? Malik? 6 darab 4, 24 lagi. 8 darab 3, 24. Anything else? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, I think this is all it lah.
untuk 24. So, faktor untuk 24 ni faktor 18. Sekarang ni faktor untuk 24. So, 1, 2, 3, 4. What else? 6, 8, 12, 24. Okey, siap dah. Kita buat 36 pula. So, untuk 36. Apa dapat 36? Yang ni pertama lah. Yang kedua, cuba bahagi dengan 2, kita akan dapat 2 darab 18. Bahagi dengan 3, kita akan dapat 12. Lagi apa lagi? 9 darab 4, 36. So, anything else? We have 8 altogether. Anything else? Oh, yeah, 6 times 6. Brilliant, thank you. Okay, so 6 times 6 is 36. Now we can go, the factor for 36 is, this is a lot. We have 1, 2, thank you, Danny. 3, 4, 6. Lagi apa lagi? 4, 6, 9, 12, 18, and 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 altogether. So, memang macam tu banyak. Now, bila kita dah ada benda-benda macam ni, barulah kita dapat cari faktor sepunya. Faktor sepunya, the factors that share the same numbers. That is a common factors lah. Factors that share the same numbers. So, basically, apakah faktor-faktor yang share the same numbers? Obviously, 1. Memang kat mana-mana pun ada 1. Teacher nampak ni 2. Apa lagi? Is 3 around? Yes, 3. 3 tempat ada 3. Adakah 4? No. Sebab atas ni tak ada 4. 6. Let's see 6. Yes, 6 ada. Got. Oh, bawah tak ada. Bawah ada 6. Teacher tak tuliskan 6. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Alright. Salah satu kat sini. Ni bukan 5, ni 6. 5 mana ada. Okay, so yang ni pun sama juga. Factor, apa ni, common factor. Lagi apa lagi? 9. Nope. Kat tengah-tengah ni tak ada 9. 18. Nope. Also not. Okay, so kita dah siap common factor. Oleh itu, common factor ataupun faktor sepunya untuk ketiga-tiga nombor ni adalah 1. Kita tengok apa yang dikuningkan tu saja. 1, 2, 3 dan 6. Okey, ini adalah jawapan dia untuk soalan ni. Boleh tak? Faham tak macam nak cari ni? Okey. Dani, Malik? Because I'm about to ask you to do the same here. Which is this one. Yeah? Yang ni bukan. Yang itu adalah faktor sepunya sahaja. Ini faktor sepunya sahaja. Would you like to do one of the apa ni, homework ataupun work ke apa ke untuk kita dapatkan faktor sepunya? Nak try tak? No, you don't want to try. That sounds like you don't want to try. Okay. Now, seterusnya, teacher pun tak nak buang masa dah sebab kita pun tak banyak masa. We have only like 1 hour and a half. So, ni pun tinggal berapa minit je lagi, like 15 more minit. Right. Tadi kamu dah belajar sampai faktor sepunya. Last kali untuk hari ni kamu akan belajar faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar, which is
HCF, the highest common factor ya. Bahasa Inggeris dia HCF, highest common factor. So apa yang kamu buat? Sama macam tadi, kamu senaraikan faktor untuk 12, senaraikan faktor untuk 42 iaitu dan 12 dan juga 42. Kemudian kamu cari common factor. Common factor dia adalah 1, 2, 3 dan juga 6. Okay. Last sekali bila kamu dah ada kedua-dua faktor sepunya ni, you have to go for the highest common factor, which is untuk kedua-dua nombor ni kamu boleh nampak jelas lagi nyata bahawa nombor paling besar adalah 6. So 6 ini adalah FSTB ataupun highest common factor kamu. Alright, now teacher nak kamu tolong ambil masa untuk hari ni last punya soalan yang ni. This is our last question for today. List out factor. Ni nombor 24. List out factor dia. Factor for 24. Apa dia? And then factor for 36. Apa dia? And then factor for 45. Apa dia? Okay. List it out. Once kamu dah dapat yang sama, cari common factor. Okay. After dapat common factor, cari nombor paling besar antara common factor. That one is your highest common factor. Now, go for highest common factor. Yes? Okay. Now, tolong buat soalan A. You guys have 5 minutes for this one. Okay. You may start now. Okay. For those who finish this work, please send it to me. And then, kalau send, teacher boleh check lah betul atau tak. I can give you answers. If you do not, then you can also try lah. Buat sendiri pun okay, teka-teka kan. But if you like me to help you and check your work for you, and then send it to me, text me, and then okay teacher, this is form 1 yang homework form 1 teacher suruh hari ni, and then I'll check it for you. Alright, sebab nanti lepas daripada pukul 12 I will not check it anymore lah. Nakib tak apa sebab nakib dia baru pergi asrama. So basically, ini sahaja kerja untuk hari ini untuk kamu. Ada soalan sebelum kita akhiri kelas kita? I don't want to go any further because I think this is like a lot for you guys to digest. We have like few method already that you have learned today. So I will stop until here and I like you to finish until this one also. Sampai kat sini sahaja. Okay, dah. Suara dah macam Robocop dah semua orang. Okay, guys. Thank you so much for your time. If there is anything, text me. And if you want me to check your work, please also do pass up your work. Alright? Okay. So, teacher jumpa kamu minggu depan Dani. Dan okay, Malik, Haris, Mukris pula. Okay, dan lain-lain. Okay, bye. Assalamualaikum. Sama, bye-bye. Robocop. Bye. Ya, itulah.